Ya. Okay. Baik, cuma saya terkongsikan. Semoga kuliah maghrib kita malam ini dengan kita sama-sama baca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabihi wa syaikhuna al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad amin muttaqin wa qadana jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dengan ilmu di kalangan kamu agar berperang derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa henaki Allah Ta'ala agar kebaikan dan sehingga pemahaman dalam agama. Baik, hormati silakan Tuan Imam, sebelumnya silakan pimpinan, kemudian pengurusi surau, jabatan kuasa surau, jabatan haji, jabatan hajah, sidang jemaah, muslimin muslimat yang Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia mata pada Allah. Berapa bersama sekali lagi tuan-tuan, pada malam ni kita dah masuk tahun baru kan? Tahun baru 2024 itu ditangguhkan kelas hari itu pasal mengerjakan umrah. Alhamdulillah selesai dah balik pun ke Malaysia, tapi masih ada batu-batu okay? Jadi kita malam ni sambung kitab Jarah ke Alam Barzakh kan. Jarah ke Alam Barzakh. Hari itu saya pergi tengok kat mana ya saya jumpa kitab ni. Ni kitab ni sama dengan kitab ni. Ni cetakan baru punya. Cetakan baru lah. Sebab dia punya tulisan tu dia besar-besar. Besar-besar lah. Kasar-kasar sikit. Dia tak macam yang lama kan. Tulisan kecil kan. Halus. Dan dia kasar. Dan ada yang dia masukkan, ada yang dia tak masukkan lah. Macam tu. Kitab dia sama dengan kitab Arabnya Syarah Sudur dengan Bisyarat Haulul Mauta wal Kubur. Syarat berkenaan orang mati dan kubur. Dia samalah Syarah Sudur.
syarah sudul bisa hadal mauta wal kubur, barang yang sama lah. Barang yang sama. Saya pun tak ingat kat mana yang saya singgah sampai saya beli kitab ni. Saya tengok, oh ada kitab ni, saya pun beli. Ni yang baru punya cetakan, harga dalam apa ni, 43 ringgit harga dia. Macam tu. Okay, dan boleh tengok lah kitab yang baru ni. Tapi kita pakai yang lama lah. Yang kitab yang lama tu pun terjemah pun saya cari, saya tak jumpa mana tak pun tak ingat. Jadi saya minta benda hari tadi postkan, kita dah sampai kat mana. Rupa-rupanya dalam internet pun ada terjemahan dari PDF. PDF ada dalam internet. Kita boleh Google internet, adalah terjemahan dia dalam bentuk PDF. Baik, malam ni kita sambung kitab kita ke surat, kalau Arabnya ke surat 16. Arabnya 16, yang terjemahan dia ke surat 26 kan? Ke surat 26 terjemahan dia. Baik, jadi insyaAllah kita sambung. Qala musannif ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dar amin. Berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah akan ilmunya untuk kita dunia dan akhirat. Ibnu Asakir menentukan bahawa Zunnun al-Misri riwayatkan daripada Ibnu Asakir yang diterima daripada Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri maksudnya Mesir lah, dia orang Mesir lah. Al-Misri mana Mesir. Zunnun ni dia termasuk di kalangan orang Sufi. Dia orang Sufi lah. Kalau kita baca kitab berkenaan tentang wali-wali Allah Ta'ala, biasa kita akan jumpa nama ni, Az-Zunnun al-Misri. Dia orang Sufi punya. Baik, apa yang dia kata? Kerinduan itu berada di posisi dan derajat tertinggi. Asyuk a'la al-maqama wa a'la darajat. Kan? Asyuk, sin, shin, waw, qaf. Asyuk, suk ni mana kerinduan. Bukan sin, waw, hamzah. Kalau sin, waw, hamzah tu maknanya benda buruk. Benda buruk lah. Maksudnya lawan daripada khair, kebaikan. Ini tidak. Asyuk, alif, shim, waw, qaf. Asyuk ni kerinduan, kecintaan, kerinduan kan. A'la al-maqamah. Dia ni merupakan setinggi-tinggi maqam, ataupun dia terjemah sini berada di posisi dan derajat tertinggi kan. Wa 'ala darajat. Itu. Iza balagha al-'abdu istabta'a al-maut. Jika seorang hamba tadi telah mencapainya kerinduan tadi, dia akan melangkah menuju kepada kematian. Istabta'a al-maut. Sukan ataupun saukan ila rabbihi wa hubban liqa'i. Jika seorang hamba tu dah mencapai kepada tahap kerinduan tadi, dia akan melangkah menuju kematian, sebagai wujud rasa rindunya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta rasa cintanya kepada pertemuan kepada Allah Taala dan penjumpaan langsung dengan Tuhan. Wan nazru ilahi, nazar mana sampai itu menilik pula, memandang langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ni termasuk dalam makam wali, orang-orang sufi lah. Di mana orang sufi ni dia bila timbul ke suk tadi, kerinduan dia kepada Allah Taala tadi kan. Jadi bila dah sampai rindu tadi, kalau boleh dia nak cepat matilah. Sebab apa nak cepat mati? Kerana nak jumpa Tuhan, kerana nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia nak nampak akhirat. Dia nampak akhirat yang kekal baka,
yang abadi berbanding dengan dunia yang penuh dengan tipu daya, tipu muslihat dan sebagainya. Okey. Itulah perasaan rindu cintanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang rindu cinta ni, maknanya benda lain tak faedah lagi pada dia lah. Tak faedah lagi kan. Betul lah, kita tengoklah kalau seorang rindu cinta tu, makan tak kenyang, tidur pun tak masak, tidur tak lena dan sebagainya kan. Sebab apa? Terbayang-bayang orang-orang yang dikasih, dicinta, dirindu tadi kan, macam tu. Cukup nampak orang kata seripar pun cukup lah, kan? Nampak seripar pun okey lah. Nampak bumbung rumah ke, nampak kereta pun, tak nampak orang pun tak apa, nampak kereta pun tak apa. Itulah tahapnya orang cinta rindu kan. Sampai begitu sekali lah. Itulah. Itu kalau cinta pada manusia, cinta pada dunia kan. Lain kalau cinta kepada Allah Ta'ala. Okay. Dalam peristiwa hijrah ada seorang laki-laki namanya laki-laki ni, dia ni cinta kepada seorang perempuan namanya Ummul Qais kan. Ummul Qais. Jadi dia disebabkan oleh arahan daripada berhijrah, maka berhijrah. Tapi dia hijrah tadi bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul. Dia berhijrah kerana Ummul Qais, kerana perempuan yang dicinta tadi. Sebabkan perempuan cinta tu berhijrah, maka dia pun pergi berhijrah. Tapi cintanya, hijrahnya tu bukan kerana Allah Ta'ala dan Rasul, tapi kerana perempuan tadi, perempuan yang dicinta. Kerana perempuan tu cakap, kalau kau tak hijrah, aku tak nak nikah kau. Jadi kau kenalah hijrah sekali. Jadi tak payahlah kita kahwin, nikah nanti. Sebabnya dia digelar sebagai Al-Muhajir Ibnu Qais. Al-Muhajir Ibnu Qais. Orang yang berhijrah kerana Ummul Qais tadi. Jadi so, bagaimana kalau kita nak menghilangkan perasaan cinta kepada orang yang kita cinta? So, macam mana? Apalagi kalau cinta, contohnya suami orang pula kan. Cinta suami orang, cinta bini orang dan sebagainya. So, bagaimana kalau kita nak menghilangkan kecintaan tadi? Maka naklah, kata orang-orang yang bijak pandai, dia kata, maka naklah kita menghilangkan apa-apa saja yang terkait dengan dia kan. Naklah kita hilangkan apa saja terkait dengan perempuan itu, maka naklah kita hilangkan. Macam tu. Semana kalau sebelum tu ada chat ke, maka janganlah chat lagi. Kalau ada jadi friend dengan TikTok ataupun FB, maka unfriend lah. Jelas kan? Jadi, mana apa saja yang kalau ada simpan gambar, kenalah buang gambar dia. Mana apa yang terkait dengan kita, naklah kita buang. Orang akan hilangnya perasaan kita dengan orang yang dicinta tadi. Yang kata orang tak pandai lah. Baik. Jadi, dilihat kepada hadis tadi, di mana Izzun Zinnun Al-Misri pernah berkata, kerinduan itu berada di posisi ataupun derajat yang tinggi. Jika seorang hamba telah mencapainya kerinduan tadi, dia akan melangkah menuju kepada kematian. Maksudnya mati itu lebih baik pada dia lah. Sebagai wujud rasa rindunya kepada Tuhannya, serta rasa cintanya kepada pertemuan kepada Tuhannya dan perjumpaan langsung kepada Allah Ta'ala. Itu lebih baiklah bagi dia. Tapi lihat Allah pun, dapat temu Allah Ta'ala pun lagi seronok lah banding dengan dunia ni lah itu. Untuk menghilangkan perasaan kerinduan dia tadi kan. Kerinduan dia. Juga kalau orang rindu Mekah, orang rindu Mekah, orang rindu Madinah kan, sekali pergi tu macam tak puas lah kan, aja tu. Pergilah lagi. Pergilah lagi, sediakanlah duit dan sebagainya, menyimpan dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita menghilangkan kerinduan kita ke tanah haram, dua tanah haram. Alhamdulillah. Yang tak pernah pergi, bolehlah berazam untuk pergi ke sana, insya-Allah. Baik.
Seterusnya, kemudian yang kedua, Ibnu Abi Dunya menuturkan kisah daripada Utbah Al-Khulani As-Sahabi. Utbah Al-Khulani As-Sahabi, sahabi maksudnya dari kalangan sahabat lah. Sahabat radhiyallahu taala anhu pernah ceritakan kepadanya bahawa Abdullah ibnu Abdul Malik, Inna Abdullah ibn Abdul Malik kharaja hariban minat ta'un. Satu hari Abdullah bin Abdul Malik ini, saya tahu siapa Abdullah bin Malik, dia tak nyatakan. Kan? Satu hari dia lari daripada ta'un lah. Dia lari daripada penyakit ta'un. Sebab kalau sebenarnya kita tak boleh lari daripada ta'un. Kalau satu tempat tu ada penyakit ta'un, kita tak boleh keluar daripada kawasan itu. Takut kita merebakkan orang lain. Yang keluar tak boleh masuk. Orang luar tak boleh masuk kawasan tersebut. Orang yang dalam pun tidak boleh keluar daripada kawasan tersebut. Gitu. Baik. Lalu dia berkata, sesungguhnya kita ni berasal dari Tuhan. Kan? Sesungguhnya kita berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak? Supaya kami bagi Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Dia kata. Kemudian aku tak mengerti bahawa aku masih tetap hidup sehingga aku mendengar hal seperti itu. Bukankah aku pernah memberitahu kepada kau beberapa hal yang dialami oleh saudara-saudara kita? Saudara-saudara kita. Kana alaihi akhwanikum. Apa yang dialami oleh saudara kita? Yang pertama, pertemuan dengan Allah Ta'ala lebih disukai oleh mereka daripada kehidupan. Pertemuan dengan Allah Ta'ala lebih disukai oleh mereka daripada kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, lam yakunu yakhafuna aduwan qalilu aw kasru. Mereka sama sekali tidak takut kepada musuh, baik mereka itu sedikit maupun ramai. Ini kalangan para sahabat lah. Ini antara ciri-ciri para sahabat juga ni, kan? Mana pertemuan Allah Ta'ala mereka lebih suka daripada kehidupan. Yang kedua, mereka tak takut sama sekali pada musuh. Walaupun musuh tu sedikit ataupun ramai. Kita lihat dalam peperangan Uhud, peperangan Badar dan sebagainya. Dalam peperangan Badar contohnya, tentera Islam berapa? Dia ada 13 je. Betul? Tentera kafir berapa? 1,000 orang. 1,000 orang. Kemudian yang tentera Islam pula, yang berkuda pun hanya 2 orang je. Yang naik unta, tentera Islam saya dalam 70 orang je yang naik unta. Tentera kafir yang berkuda pun lebih kurang dalam 100 orang berkuda. 100 orang berkuda. Mi'ah parasit. Kemudian yang naik unta 300. Salah sami'ah. Ada menyatakan sab'ami'ah. Sama mana 700 orang yang menaiki unta. Mana dari segi persenjataan, kelengkapan dan sebagainya. Jadi tentera kafir itu dia lagi hebat lah. Hebat. Tapi hasil daripada peperangan tadi, kesimpulan peperangan siapa yang menang? Tentera Islam menang. Jadi maknanya persenjataan, kekuatan tentera pun belum tentu terjaminnya peperangan mendapat kemenangan. Sebagaimana yang berlaku kepada tentera Talut. Tentera Jalut melawan tentera Talut. Tentera Talut lawan tentera Jalut, kan? Mana tentera Talut tadi telah mendapat kemenangan. Walaupun jumlah mereka sedikit, sebagai Allah Ta'ala sebab Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak kumpulan yang sedikit boleh mengalahkan kumpulan yang ramai, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Betul? Itu maknanya daripada sudut peperangan lah. Dari sudut peperangan. Jadi untuk nampak kemenangan, maknanya persiapan tu kena ada jugalah. Persiapan kena ada, senjataan kena ada.
Tapi yang menentukan kemenangan itu ialah Allah. Walaupun tentera ramai, tapi tentera ramai tidak terlatih pun tak menang juga. Senjata banyak, canggih-canggih, tapi tentera tak gerti nak gunakan senjata pun tak guna juga. Senjata banyak, canggih, tinggi teknologi kan, tapi tentera tak gerti nak guna, kalah juga. Nampak tak? Mestilah senjata yang canggih, kemudian pandai menggunakan peralatan, boleh menguruskan peralatan, kemudian di samping itu terlatih dan tawakal kepada Allah Ta'ala kan. Itulah mendapat kemenangan. Dalam pertempuran Badar, tentera Islam mendapat kemenangan. Sampai itu mendapat pertolongan daripada malaikat. Hari itu saya pergi umrah, dibawalah ke tempat Badar, di Badar pergi. Tempat peperangan Badar dulu yang berlaku dulu pergi. Jaraknya lebih kurang 130 km daripada Madinah. Jauh juga. Jauh sebab dia mengarah ke barat. Dia arah di barat. Jaraknya 130 km, bukan dekat. Jauhnya. Kan? Di situlah di Badar itu dia ada satu tempat di kawasan tu namanya Jalan Syuhada. Jalan Syuhada. Kat Jalan Syuhada itulah dia ada satu tubuh tu, dia tertulis segala 14 orang nama syuhada yang mati tu, dia tulis kat batu kan. Ada tubuh tu. Yang belah kanan tu ialah tempatnya makam para syuhada. Sedangkan tempat tentera kafir yang mati terbunuh tu di belah bawah, yang belah kiri tu lah, di Perigi Aris namanya. Perigi Iris ataupun Perigi Aris. Tapi Perigi itu memang dah tutup dah apa tu. Termasuk Abu Jahal dimasukkan dalam sekali oleh sahabat. Mana Abu Jahal terbunuh dalam peperangan Badar itu bersama dengan yang lain. Tentera kafir lebih kurang dalam 70 orang tentera kafir telah terbunuh dalam peperangan. Tentera Islam 14 orang saja yang terbunuh. Okey. Kemudian tentera kafir ditawan pun ada juga. Sebanyak 70 orang juga tentera kafir yang ditawan dalam peperangan Badar. Baik. Jadi pertama, pertemuan Allah Ta'ala lebih disukai oleh mereka daripada kehidupan. Yang kedua, mereka sama sekali tidak takut pada musuh. Ini ciri-ciri orang sahabat lah, ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Baik mereka itu sedikit ataupun ramai. Yang ketiga, mereka tak takut kepada kemiskinan di dunia. Mereka semua yakin kepada Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Nampak? Sebenarnya para sahabat ramai menginfakkan harta mereka lah. Harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar sendiri pun menginfakkan banyak dinar. Abdurrahman bin Auf, seorang peniaga, dia pun banyak menginfakkan hartanya pada jalan Allah Taala. Okey. Keempat, jika datang pada mereka penyakit taun, mereka tidak melarikan diri hingga Allah Ta'ala menentukan apa yang telah menjadi ketetapannya. Semana kita jangan melarikan diri dalam. Contohnya kalau hari itu kita COVID kan, kita kena COVID jadi itu banyak orang yang di PKPD lah benda dikurung lah kan, tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi kita berpandukan kepada hadis berkenaan apa Allah. Di mana satu tempat terkena wabak, kita tak boleh keluar daripada kawasan itu. Takuti kita akan menjangkiti orang yang lain. Okay? Baik, itu merupakan salah satu kaedah juga. Kaedah rawatan kan, orang yang terkena macam tu. Kemudian kalau orang luar nak masuk, kena pakai apa tu? PPE kena pakailah alat-alat semua dan sebagainya. Itu kalau ada kematian COVID dan sebagainya, orang mati kan, pasti diuruskan. Orang pemuda pejabat agama ramai hari itu yang terlibatlah untuk menguruskan jenazah. Satu hari kadang-kadang sampai 10 jenazah. Masya Allah. Satu hari sampai 10 memang kata letih lah gitu. Penat. Saya tak terlibat lah. Ramai juga sahabat ni terlibat menguruskan jenazah orang yang COVID. Gitu. Baik.
Itu tadi berkenaan kata-kata Abdullah bin Abdul Malik, yang mana dia menjauhi daripada penyakit taun. Lalu dikatakan kepada dia lah. Cuma tak dinyatakan siapa yang berkata pada dia. Lalu dia berkata. Siapa? Abdullah ibn Malik tadi lah. Betul. Ibn Abi Dunya menentukan kisah daripada Utbah, menceritakan pada bahawa Abdullah bin Malik pernah pergi untuk menjauhi penyakit taun. Lalu dia berkata, dia ni siapa? Abdullah bin Abdul Malik lah, tu kan? Sebab dia tak ada, kitab ni dia tak ada syarah. Kalau kitab ni ada syarah, kita tahulah ke mana domain itu dikembalikan. Domain mana ganti nama diri itu ke mana dikembalikan, siapa yang berkata sebenarnya. Cuma dia kata kitab lalu dia berkata. Dia tu siapa? Kan? Dia tu siapa? Adakah dia tu Abdullah bin Abdul Malik, ataupun dia tu Utbah bin Ulaini, ataupun Ibn Abi Dunya. Tiga orang itu mana satu. Cuma kebiasaannya lah domain ini ganti nama diri biasanya dikembalikan kepada yang paling dekat. Yang paling dekat ialah Abdullah Ibn Abi Malik lah. Kalau ikut paling dekat dia. Gitu. Wallahu alam. Sebab kitab ni dia tak ada syarah. Kalau tafsir hadis dia ada syarah. Kalau kita tak berapa yakin domain dalam itu kembali pada siapa, kita tengok pada syarah dia. Ke mana dia dikembalikan, siapa sebenarnya yang berkata itu. Gitu. Okey. Baik, selanjutnya dalam kitab Al-Hilya. Abu Nu'aim menutupkan kisah daripada Ibnu Abi Rabi. Hilya ni satu kitab lah. Bahawa dia pernah berkata kepada Makhul. Makhul nama orang lah. Makhul. Mim kaf ha waw lam. Makhul. Dia kata. Apa dia kata? Atuhibbul jannah. Adakah kau mencintai syurga? Atuhibbul jannah. Adakah kau cinta kat syurga? Lalu dia menjawab, wa man lam yuhibbul jannah. Siapa yang tak cinta syurga? Dia tanya balik. Siapa yang tak cinta syurga? Qala, kata ia, wa ahbib maut fa innaka lam tara jannah hatta tamut. Fa ahbib al-maut, maka cinta oleh kamu maka kematian. Fa innaka, maka semuanya kau lam tara jannah hatta tamut, kerana kau tak akan melihat syurga sehinggalah kau mati. Kata kita tak akan dapat syurga kecuali kalau kita dah matilah. Kita dah masuk ke alam barzakh, barulah kita dapat syurga. Itu pun kalau selamat dalam alam barzakh tu. Kalau selamat daripada pertanyaan orang kata muka dan nakir. Kerana muka nakir ada pertanyaannya marumbuka, madinuka, makiblatuka, imamka dan sebagainya. Kemudian malaikat maut juga tanya siapa lelaki ini? Siapa lelaki ini? Lelaki ini maksudnya Nabi Muhammad. Kau kenal tak lelaki ini? Bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang taat kepada Allah Ta'ala, dia akan kenal itu Rasulullah SAW. Kemudian diluaskan syurganya akan seluas mata memandang. Diluaskan syurganya dengan seluas mata memandang. Dan nampaklah seperti kebun-kebun syurga. Betul tak? Bagi orang yang tidak mencintai Nabi, ataupun orang kafir, orang munafik, ada orang yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak kenal itu Rasulullah, dia tak kenal. Nampak? Dia tak kenal itulah Rasulullah. Bagi orang yang Islam, yang tak pernah taala, walaupun kita tak pernah cinta, tak pernah jumpa Nabi, nanti dalam kubur kita akan secara langsung akan kenal itu merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diberikan ilham Allah Ta'ala,
itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah jumpa Nabi pun, mana adanya bantuan dan pertolongan dengan amalan-amalan kita lah, amalan-amalan kita. Dan malaikat juga dia akan pergi kepada jasad tadi. Dia akan pergi daripada belah kepala, belah kanan, belah tepi. Bagi orang yang ada amalan, maka datanglah pahala sembahyangnya. Lepas tu datanglah pahala puasanya, puasa zakat dia, kan? Mana semua perkara tadi akan pahala daripada malaikat tadilah, untuk bersoal jawab kepada kita ataupun menyeksa kita lah, betul. Okey. Jadi walaupun kita tak pernah cinta kepada Nabi, pada tidak pun kita cinta kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita tak pernah lihat Nabi, tak pernah lihat Nabi kan, pada tidak pun kita kepada Rasulullah SAW. Dan kalau dapat kita ziarah makam Rasulullah pun lagi elok kan, dapat pergi dan melawat kubur Rasulullah SAW, terdapat di Masjid Nabawi yang bawah kubah hijau kan, bawah kubah hijau tu. Okey. Baik, seterusnya. Jadi dia kata, jika demikian kita adalah kematian, kerana engkau tidak akan melihat syurga sehingga engkau mati. Betul tak? Kita tak akan dapat melihat syurga malaikat selepas kita mati. Kerana ada apa beza? Selagi mana kita masih menyawa, kita tak akan dapat melihat syurga. Bila dah wafat, barulah dapat. Ya. Baik. Kemudian Abdul Rahman Ibn Yazid Ibn Jabin menerangkan bahawa Abdullah Ibnu Abi Zakaria pernah menyatakan, seandainya aku diminta untuk memilih antara hidup 100 tahun dengan penuh ketaatan kepada Allah berbanding kematian pada hari atau saat sekarang, dia kata, lau khayyaratu baina an a'mara mi'ah sanah fi ta'atillah au aqbada fi yawmin hadza au fi sa'ati hazihi la akhtartu an aqbida fi yawmin hadza au fi sa'ati hadza syauqan ila Allah wa ila rasulihi wa ila salihin min ibadihi. Seandainya aku diminta untuk memilih antara hidup 100 tahun dengan penuh ketaatan kepada Allah berbanding kematian pada hari atau saat ini sekarang, nasihat aku akan memilih mati pada hari atau saat sekarang ini. Kerana apa? Kerana kerinduanku kepada Allah dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang soleh. Mana? Jadi kematian dalam konteks macam ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Mana ketuk kematian yang baik. Kerana kerinduan kita kepada Allah Ta'ala, kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan kita kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh yang lain. Wa ila salihin min ibadihi. Itu dia ada masalah lah. Disebabkan kerinduan tadi tu. Bukan makna kita sengaja nak mati cepat. Tidak. Aja tu. Kemudian Abu Nuaim dan Ibn Asyakir di dalam kitab tarikh, di tarikhi, dalam kitab tarikhnya, dalam kitab tarikh menuturkan bahawa Ahmad ibnu Abi al-Hawari, Ahmad ibnu Abi al-Hawari telah berkata, aku pernah mendengar Abu Abdullah ibnu Nabaji menyatakan, seandainya aku disuruh milih dunia ini menjadi milikku sejak aku diciptakan dan menikmati segala isinya secara halal dengan tidak diminta pertanggungjawaban pada hari akhirat, hari kiamat kelak, dengan kematianku saat ini, nescaya aku akan pilih kematian sekarang. Nescaya akan pilih kematian sekarang. Tidak akan kau ingin bertemu dengan zat yang kau taati. Mana Allah Ta'ala lah. Tidakkah semua nak bertemu Allah Ta'ala kan? Semua nak bertemu Allah Ta'ala. Semua
nak bertemu dengan orang yang kita cintai. Siapa? Allah dan Rasul kan, dan para nabi-nabi yang selainnya lah. Dan juga para sahabat-sahabat yang lain, ulama-ulama terdahulu dan sebagainya kan. Semua nak bertemu dengan mereka. Okay? Jadi mana dalam konteks kalau diberi pilih macam tu, mana satu kita nak pilih? Yang ini baik, ini pun baik. Ini baik kan? Ini baik. Kedua baik, so mana satu nak pilih? Dia kata, aku nak pilih kematian. Sebab apa? Bila mati, cepat aku nak bertemu Allah Ta'ala. Cepat nak jumpa Allah Ta'ala. Cepat nak bertemu dengan roh-roh para soleh, orang soleh-solehin yang berada di alam barzakh. Okey. Kerana roh itu saling bertemu di antara satu sama lain di alam barzakh. Roh orang-orang yang telah meninggal dahulu, bila datang roh-roh yang mati kemudian, mereka itu akan saling menjemput ataupun mempelawa roh-roh yang baru mati kan. Kalau seandainya mak ayah kita dah meninggal dulu, kalau seandainya kita mati kemudian, bila kita masuk ke alam barzakh, kita akan dijemput, ditunggu oleh roh-roh yang telah pun meninggal dunia. Kalau roh itu roh mak ayah kita, dia akan kenal lah, oh ini akan aku dan sebagainya. Kalau roh itu bukan roh orang yang kita kenal, maka dia akan bertanya dengan kita, siapa ahli keluarga dia yang masih hidup, bagaimana keadaan ahli keluarga yang masih hidup, di mana dia dan sebagainya. Jadi kalau seandainya ahli keluarga dia tidak meninggal dunia, tak meninggal lah. Kalau belum, dia kata belum lah. Jadi masing-masing akan saling sapa menyapa lah, antara satu lain, antara roh yang telah meninggal dengan roh yang meninggal kemudian, yang baru meninggal dan sebagainya. Ada yang saling kenal-mengenal dan ada yang tidak kenal di antara satu sama lain, sebab memang kat dunia itu memang tak kenal, tak pernah jumpa dan sebagainya. Gitu. Baik. Kemudian Anas menunjukkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, kematian adalah kifarah. Al-maut kifarah likulli muslimin. Al-maut kifaratun likulli muslimin. Maut itu adalah kifarah bagi setiap orang muslim, kepada setiap orang Islam. Kifarah lah. Okay. Ada pula menyatakan kifarah itu ialah kalau kita ditimpa bala bencana, musibah dan sebagainya, itu pun termasuk kifarah juga. Kifarah. Orang-orang yang pergi mengerjakan umrah, ujikan haji, kalau seandainya mereka itu, ada pendapat menyatakan kalau seandainya mereka itu demam, sakit-sakit dan sebagainya, itu juga merupakan kifarah. Kifarah dosa-dosa mereka yang telah lepas. Sebab orang yang pergi haji umrah biasanya jangkam doa kepada Allah, antara doanya, ya Allah, ampun kalau dosa-dosaku yang telah lalu, dosa-dosa yang sengaja, yang tak sengaja dan sebagainya. Itu sebabnya kita nampak kalau pergi sana tak terlepas daripada batu, demam dan sebagainya, sebab itu di sana tempat merupakan kifarah, tempat kifarah, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. So jangan kita cemas kalau seandainya orang pergi sana tu balik tak sihat dan sebagainya, sebab sebenarnya dia dalam proses kifarah. Kifarah, Allah Ta'ala membersihkan dosa-dosa yang telah berlalu. Sebab bila di sana, kebanyakan semua orang akan berdoa kepada Allah untuk diminta ampun dosa dan kesalahan mereka yang lalu. Pak Kaabah kan, ketawaf dan sebagainya lah. Sebab ketika tawaf pun ada doa-doa kan. Setiap kali pusingan tu ada doa je. Kita ada 7 kali pusingan. Setiap pusingan ada doa yang sediakan. Biasanya mutawif dia akan baca doa tu dan orang yang lain ikut. Kemudian ketika sa'i pun ada doa dia. Ketika sa'i ada doa.
Dan lepas tu ketika dah habis setiap sa'i itu ada doa. Lepas tu kita baca subhanallah alhamdulillah kan, Allahu akbar kan, kita angkat tangan kan, pandang ke Kaabah kan, angkat tangan dan sebagainya. Lepas tu kita pusing lagi baca doa kan, dia ada siap buku kecil tu betul lagi kita baca lah. Jadi kat situ pun mana nampaklah kita memang minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kecil telah lalu dan kita lepas itu. Baik. Selanjutnya Anas menuturkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, kematian itu kifarah, penebus dosa bagi setiap muslim. Jadi mana kematian pun termasuk dalam kifarah juga. Kemudian Imam Qurtubi menyatakan, menyatakan demikian itu kerana di dalam kematian si mayat merasa sakit dan penderitaan. Jadi kenapa mati ini merupakan kifarah? Kerana bila orang mati kan dicabut nyawa kan, cabut nyawanya oleh malaikat, apa namanya, malaikat maut kan. Wazalika lima yalqahu al-mayyit fihi minal alami wal auja. Kerana demikian tadi, bila orang yang meninggal dunia kan dicabut nyawanya, tentulah merasa sakit. Betul tak? Sakit dan derita lah. Keperitannya ketika dicabut nyawa oleh malaikat tadi kan. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang muslim sentiasa sakit, sama ada tertusuk duri ataupun yang lebih besar dari itu, malaikat Allah Ta'ala akan menghapuskan sejumlah keburukannya. Allah Ta'ala menghapuskan sejumlah keburukannya. Lalu apa yang kita kira tentang kematian itu? Yang sakaratul mautnya lebih sakit daripada ditikam oleh pedang dengan 100 kali tusukan. Apa nak? Asyaddu min salasami'ah darbatan bistaifi, dia kata bersangatan daripada 300. Kalau di sini 300, kalau dalam hadis ini dia kata 300. Salasami'ah darbatan bistaifi, dia kata mana bersangatan sakit melebihi daripada 300 tikaman pedang. Kalau dalam terjemahan tu dia kata 100. Kalau dalam Arab ni dia kata asyaddu min salasami'ah darbatan bisayf, bersangatan sakit dengan 300 pedang. 100 pedang pun dah tak tahan kan, satu pedang pun tak tahan, ni apa lagi 300. Okey, bayangkanlah sakit ni kan, kesakitan sekata maut. Itu sebabnya dia kata sesuai dengan hadis tadi, al-maut kifaratun likul muslim, mana kematian itu merupakan kifarah kepada setiap orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengkifarahkan dosa-dosa kita lah ketika cabut akan nyawa kita tadi. Jadi baik. Kemudian Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhdu, Az-Zuhdu mana kitab zuhud, bab zuhud. Dan Ibnu Abi Dunya menerangkan bahawa Masruq menyatakan, Masruq mana orang yang kena curi. Mim sim ra wa qaf, Masruq menyatakan, aku tidak menginginkan sesuatu pun seperti seorang mukmin yang berada di dalam lubang kuburnya. Sungguh dia telah selamat dari azab Allah Ta'ala dan istirahat daripada penderitaan dunia. Jadi dia mengibaratkanlah, maknanya aku tak inginkan dunia lah. Maknanya selamat daripada azab kubur tu pun lagi baik banding dengan dunia gitu kan. Kalau nak compare lah antara dunia dengan selamat daripada azab kubur ni, pada dia lah, dia lebih memilih selamat pada azab kubur berbanding dengan kemewahan dunia, kenyamanan dan sebagainya. Aku tak menginginkan sesuatu pun seperti seorang mukmin yang berada di lubang kubur. Sungguh dia telah selamat daripada azab Allah Ta'ala
dan istirahat daripada penderitaan dunia. Maknanya selesa, maknanya seronok tadi terlepas pada azab kubur tu, seronok sangatlah pada dia lah berbanding dengan dunia ni. Jadi dia akan pilih benda tadi lah lepas pada azab. Okey. Dan kita pun memang harap lah, semua mengharap terlepas daripada azab kubur, siksa kubur. Kerana siksa kubur tu ialah kerana kubur pun merupakan satu lubang daripada lubang neraka, satu kubur daripada kubur syurga. Kemudian dihimpit, kan, dihimpit orang yang telah meninggal tu, dihimpitkan dalam kubur tu sehingga tulang rangka tadi kan jatuh di antara satu sama lain. Cuma kita tak, dunia ni tak dengar. Yang didengar ni binatang, mana hawan-hawan dengar lah tentang siksa kubur ni. Jadi tapi kalau tuan-tuan nak test boleh juga lah. Kalilah kubur masuk dah sendiri dalam tu. Kalau nak test nak test jadi kan itu. Memang ada yang cuba, ada yang buat cubaan masuk dalam kubur. Siap ada kat mana lah, dalam TikTok kan. Siap dia berjoget dalam kubur tu, lala kelang kabut keluar. Takut kan macam tu. Ada separuh daripada orang ni, dia orang yang mencari hantu ni, dia rakam, dia pasang kamera atau kubur kan, dia rakam atau kubur dan sebagainya kan. Dia pasang apa, kata perakam suara dan sebagainya. Kononnya nak kata nak mendengar lah siksa kubur dan sebagainya, siksa kubur. Tapi tak jumpa pun. Yang dengar bunyi burung tu lah kan, sebab dia alam gaib kan. Benda alam gaib ni mana kita, kalau Allah Ta'ala tak buka hijab memang tak dengar lah. Betul? Kalau Allah Ta'ala buka hijab, nanti kan kau pensan pula kau nak dengar kan benda tu. Dengar orang kena sesel dalam kubur, dengar rantai dalam kubur kan, diseret dalam kubur rantai, siapa pun nak dengar kan. Yang kau pergi rakam-rakam tu faham tak? Dia je tu. Tak benda gaib mana kita tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala buka hijab, kau pensan, hati tu kejut itu. Lebih baik tu jangan rakam kan gitu. Tak ada yang rakam-rakam. Suka mencari hantu lah, pengejar hantu atau mencari hantu. Gitu. Baik. Isyak tak? Sekali lagi aku tidak mengingat satu pun seperti seorang mukmin yang berada di lubang kuburnya, sungguh dia telah selamat daripada azab Allah dan bersihat daripada penderitaan dunia. Dan apa yang berbeza, Ibnu Abi Syaibah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang lebih baik bagi seorang mukmin selain lubang kuburnya, tempat dia menyelamatkan diri dari kesulitan dunia dan selamat daripada azab kubur. Ma min syai'in khairun lil mu'minin min lahadin qad istaraha minal humumid dunya aw amana min azabil qabri, atau aman dia daripada azab. Tiada daripada seorang sesuatu lebih baik bagi orang beriman daripada liang lahat, yang mana dia dalam liang lahat itu dia istirahat daripada duka cita dunia, penderitaan dunia, dan aman daripada azab kubur. Tak? Jadi yang masuk kubur ni selamatlah kan. Itu kalau ditakdirkan dia selamat, harap kita pun termasuk orang yang selamat dah setelah dimasukkan kita dalam kubur. Gitu. Baik. Kemudian Ibnu Mubarak mengisahkan bahawa Haytham bin Ibnu Malik menyatakan, kami pernah bincang-bincang dengan Aifa Ibnu Abdah. Aifa Ibnu Abdah. Aifa. Bukan Aifa. Alif ya fa'in. Aifa. Kunna natahaddatsu inda Aifa.
Ibn Abdah. Dia kata kami pernah berbincang-bincang ataupun berborak-borak lah. Natahadas ini berbincang, berborak kan, bercerita lah. Di samping Aifah Ibnu Abdah, di sampingnya juga terdapat wa'indahu Abu Atiyah Al-Mazbub. Kan? Di sampingnya juga ada seorang laki-laki yang bernama Abu Atiyah Al-Mazbub. Azbabuh. Mazbuh ni yang disembelih. Mazbuh. Kan? Ada perkataan zabaha, sembelih. Tapi itu gelarannya lah. Abu Atiyah Al-Mazbub. Mereka saling bercerita tentang kenikmatan. Kemudian dia bertanya, siapakah orang yang paling merasakan kenikmatan? Man an'aman nas. Man an'aman nas. Siapa yang paling nikmat di dalam Malaysia? Qalu fulan di fulan. Lalu dia pun berkata si fulan bin si fulan lah. Mungkin si fulan ni dia telah mendapat banyak nikmat Allah Ta'ala kan. Lalu Aifah lalu bertanya, apa yang kau ucapkan tadi, Abu Atiyah? Aku beritahu kau bahawa yang lebih merasakan nikmat berbanding si fulan adalah jasad orang mukmin yang terbujur di luar kubur dan terbujur dalam kubur. Sungguh dia telah aman daripada azab Allah Ta'ala. Qad amana azab, dia aman daripada azab sesaat orang malaikat. Muka nantilah dekat azab. Nampak? Itu yang dikatakan sebesar-besar nikmat. Bukan makna sebesar-besar nikmat ni orang paling nikmat, orang harta kekayaan yang banyak melimpah keluar dan sebagainya kan. Bukan itu yang maksudnya. Yang ditanya itu bukan itu maksudnya. Yang dia maksudkan itu orang yang mendapat nikmat, orang yang selamat daripada azab kubur. Itu orang yang dikatakan orang yang sebesar-besar nikmat. Itu man an'aman nas. Man an'aman nas. Orang yang sebesar-besar nikmat dalam Malaysia. Itulah, kita pun harap kita masuk dalam kumpulan tadilah. Orang yang mendapat sebesar-besar nikmat kerana terlepas daripada azab sesaat kubur. Gitu. Boleh kan? Okey. Habiskan? Muharib ibnu Dirham menerangkan, Kaitamah pernah bertanya kepadaku, apakah kematian menggembirakan kau? Aku menjawab, tidak. Dia lantas berkata, aku tak pernah menjumpai seorang pun yang tidak merasa suka dengan kematian kecuali orang-orang yang kurang siuman. Ma'alama ahadun illa yasarahul maut illa al-mankus. Mankus maknanya orang yang kurang siuman. Aku tak pernah menyumpai seorang yang tidak merasa suka dengan kematian kecuali orang yang kurang siuman. Dan apa yang berbeza daripada Abdullah bin Ahmad daripada Zawaid Az-Zuhri berkata, sesungguhnya hal ini adalah kekurangan engkau yang sangat besar. Jadi rugilah. Mana orang yang tak suka kematian tadi, mana rugilah kata. Kemudian Ibnu Marak meriwayatkan bahawa Abu Abdurrahman berkata, ada seorang yang berkata di majlis, Abu Aswar As-Silmi, demi Allah, Allah tidak minta sesuatu yang lebih aku cintai daripada kematian. Abu Azwar kemudian berkata, menjadi orang sepertimu adalah lebih aku sukai daripada unta merah. Menjadi orang sepertimu adalah lebih suka daripada unta merah. Kenapa? Kerana dia ni suka pada kematian. Allah tak menjadi orang yang lebih uji daripada kematian. Jadi Abu Anwar As-Silmi ni dia cerita pada kematian lah. Mana kematian yang baik, bukan kematian tak baik kan. Mana kematian yang baik itu yang suka. Dan aku nak misluka habba ilayya min khamril na'mi. Kemudian Ibn Abi Dunya meriwayatkan daripada Safwan Ibn Sulaim berkata, dalam kematian itu terdapat masa istirahat. Bagi seorang mukmin dari berbagai pelita dunia. Miskin kematian itu mengandungi kedukaan dan kesulitan. Dalam kematian itu terdapat masa istirahat bagi orang mukmin dari berbagai pelita dunia kan.
Meskipun kematian itu mengandungi kedukaan dan kedukaan pada siapa? Kedukaan pada orang yang masih hidup lah. Kan? Apalagi yang mati itu orang yang disayangi, orang yang menjadi ketua keluarga, kan? Sudah tentu ahli keluarga lain akan sedih lah sebab kehilangan ketua keluarga. Kan? Kemudian Muhammad Ibn Zaid menyebutkan, aku pernah mendengar dari beberapa orang bijak kan, bagi orang yang merakar kematian itu lebih mudah daripada tergelinciran seorang ulama yang tuan. Seorang ulama yang tuan. Bagi orang merakar kematian itu lebih mudah daripada tergelincir ataupun tergelinciran. Seorang ulama yang tuan. Sufyan berkata bahawa pernah dikatakan kematian itu adalah istirahat al-ibadah. Karena yang yuqalu al-maut rahatun abid. Rahatun abid. Kematian itu kerehatan kepala al-ibadah. Wallahu alam. Habis bab itu Allah akan datang kita masuk bab barulah tentang menyebut tentang kematian dan persediaan kepada kematian. Wallahu alam. Okay. Wis, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan barakatan katsiran wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan masal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qafalallahu bikum.